Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 9, Sarjana Perekonomian, MPU 3132 Penghayatan Etika dan Peradaban, Dr. Najah Abdul Muttalib ingin membentangkan tentang cabaran masyarakat berbagai dalam memenuhi kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Jadi, saya ingin mempersilakan Nurul Nazihah binti Muhammad Ali Akbar akan membentangkan tentang pengenalan. Nur Suhaili binti Ahmad Nazim akan membentangkan teknisi semasa atau permasalahan kajian. Amira Syafiqah binti Azmawi akan membentangkan tentang faktor, cabaran dan kebaikan masyarakat berbagai. Nurul Hafizah binti Sa'ad akan membentangkan tentang objektif kajian. Siti Nur Fatin binti Hashim akan membentangkan tentang manfaat jika cabaran dapat diatasi. Danish Raj anak lelaki Ramasami akan membentangkan tentang kesimpulan. Dan akhir sekali Muhammad Fakhrul Naim bin Muhammad Ruslan akan membentangkan tentang rujukan. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin mempersilakan Nurul Nazihah untuk membentangkan tentang pengenalan. Baiklah, terima kasih kepada Sarjana Nazihah. Mutakhir ini berkaitan hubungan masyarakat berbagai bangsa, agama dan budaya di Malaysia mendominasi perbincangan di radar akhbar dan juga media sosial di berbagai peringkat. Negara kita kaya dengan kebudayaan berbagai kaum. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada rakyatnya yang berbilang kaum. Kaum-kaum utama yang terdapat di negara ini ialah Melayu, Cina dan India. Di samping itu, kaum-kaum yang terdapat di Sabah dan Sarawak seperti kaum Kadazan, Dusun, Murut, Rajau, Iban, Dayak dan sebagainya. Setiap kaum yang terdapat di Malaysia ini mempunyai budaya masing-masing yang telah diamalkan sejak zaman dahulu sehingga sekarang. Budaya yang diamalkan dan diwarisi sama ada dari aspek kesenian, bahasa, adat resam, muzik, agama, kepercayaan maupun undang-undang mempunyai keunikan yang tersendiri bagi setiap kaum. Keberbagai masyarakat merupakan sesuatu yang lumrah bagi kebanyakan negara di dunia pada hari ini. Malaysia yang terdiri daripada kelompok kaum, budaya dan agama yang berbeza-beza menjadikan satu cabaran yang berpanjangan dalam mengurus kemazbutan sosial ini. Cabaran ini wujud terutamanya dalam aspek membentuk keharmonian, keamanan dan interaksi positif antara kaum, agama dan budaya yang berbeza-beza ini. Ia merupakan pendekatan yang berhemah dan penuh rasa hormat. Sebagai sebuah negara moden yang sedang melakkan masa depan yang lebih baik serta berusaha untuk memposisikan diri sebagai salah sebuah negara maju, cabaran berterusan dalam arus globalisasi dan pasca kemodenan merupakan satu realiti yang harus ditangani dengan sebaik mungkin. Sekian sahaja daripada saya untuk bahagian pengenalan. Yang persilakan akan sebelah saya seterusnya untuk membentang bahagian seterusnya. Terima kasih. Isu semasa atau permasalahan yang berkaitan tajuk. Yang pertama, isu dari segi ekonomi, penguasaan ekonomi dan perbezaan pekerjaan. Penguasaan ekonomi memperlihatkan jurang yang luas bagi setiap etnik. Seperti majoriti kaum Melayu menguasai sektor pertanian yang memerlukan banyak tenaga sumber manusia dan berteknologi rendah. Kaum Cina pula menguasai sektor yang lebih maju seperti perniagaan, perdagangan dan menggunakan teknologi moden. Kaum India banyak terlibat dengan perdagangan estet getah dan kelapa sawit. Penguasaan ekonomi yang berbeza serta jurang pendapatan yang tidak seimbang mengakibatkan berlakunya persaingan antar kaum. Yang kedua, isu dari segi sosial. Pergaulan antar kaum adalah terhad. Masyarakat Malaysia lebih suka bergaul dengan kaum mereka sendiri dan jarang bergaul dengan kaum lain. Sebagai contoh, pelajar sekolah lebih berminat untuk berkawan dengan kaum yang sama dengan mereka sahaja. Mereka telah mewujudkan rasa perkauman yang secara langsung menghalang perpaduan dan integrasi nasional. Keadaan ini telah menunjukkan satu jurang yang jauh wujud dalam interaksi kaum-kaum Malaysia. Ketiga, isu dari segi psikologi. Menindak masyarakat yang telah dibasuh sejak kanak-kanak, iaitu sikap ibu bapa yang suka membasuh minda anak-anak mereka menyebabkan berlaku peningkatan dalam stereotip, prejudis, ethnocentrism dan bias antar kaum. Hal ini menyebabkan masyarakat meletakkan jurang antar kaum. Antara objektif kajian ialah yang pertama untuk memahami konsep kelestarian etika dan peradaban dari segi masyarakat kepelbagaian. Yang kedua, untuk mengenal pasti cabaran-cabaran kelestarian etika dan peradaban dalam konteks di Malaysia. Dan yang ketiga, untuk menganalisis kebaikan ke arah kelestarian etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Faktor terwujudnya masyarakat kepelbagaian di Malaysia adalah kerana Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum, bahasa, agama dan budaya, serta masyarakat hidup bersama dan bergaul antara satu sama lain. Pergaulan di antara setiap anggota masyarakat ini semakin meningkat, tambah pula dengan proses perbandaran dan migrasi yang semakin pesat berlaku setiap masa selepas kemerdekaan. Pada awalnya,
Ianya bermula dengan kegiatan imperialisme dan penjajahan kuasa barat ke atas tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, yang mana mereka telah membawa kepada kedatangan imigran-imigran luar ke tanah Melayu seperti China dan India. Seterusnya adalah kebaikan masyarakat kepelbagaian. Antara kebaikan masyarakat kepelbagaian di Malaysia adalah menjadi faktor kekuatan Malaysia untuk terus membangun sebagai negara berdaulat dengan rakyatnya yang hidup dalam suasana aman dan harmoni. Selain itu, dapat mengenali budaya dan adat resam sesama masyarakat sambil memperbarui ikatan persahabatan. Ia juga merupakan keunikan yang bukan sahaja mempertemukan lagi perpaduan antara kaum, malah menjadi penanda aras bagi Malaysia dalam mencapai matlamat sebagai negara aman dan harmoni. Selain itu juga dapat mengukuhkan lagi ekonomi negara dengan melibatkan semua kaum dalam kegiatan ekonomi. Seterusnya adalah cabaran. Antara cabaran masyarakat kepelbagaian adalah perbezaan pegangan ajaran agama, sikap penganut agama bertindak di luar batasan yang digariskan agama dan undang-undang negara, serta salah faham antara agama atau dalam kalangan agama yang sama. Seterusnya adalah ancaman pelbagai krisis berbentuk penindasan dari segi ekonomi, politik dan sosial serta isu berkaitan pencabulan hak kemanusiaan. Selain itu adalah cabaran dalam membentuk keharmonian, keamanan dan interaksi positif antara kaum, agama serta budaya untuk membina keharmonian dan perpaduan rakyat dalam negara. Terakhir adalah cabaran untuk membina sikap penerimaan diiringi nilai keluhuran budi pekerti dalam masyarakat. Antara manfaat yang diperoleh dari cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia, yang pertama, dapat membentuk negara terinformasi dan kesepaduan nasional. Hal ini kerana tadbir urus yang baik dapat mewujudkan perpaduan dan berbudaya luhur, sekaligus dapat membina dan mewujudkan sikap tanggungjawab, amanah, prihatin terhadap negara. Manfaat yang kedua ialah memahami perilaku masyarakat dan memakmurkan negara. Ini menyebabkan keseimbangan sosio-ekonomi negara terjamin, seterusnya pembangunan dan kebajikan masyarakat diutamakan. Manfaat yang terakhir, menstabilkan keharmonian negara. Kestabilan keharmonian negara dapat diwujudkan dengan cara mentadbir urus negara dengan adil dan ini dapat membangun kewarganegaraan yang lebih baik. Bagi bahagian kesimpulan, untuk mewujudkan hubungan antara masyarakat yang pelbagai, kita memerlukan pelbagai kaedah dan pendekatan yang sesuai dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang melibatkan masyarakat secara umum. Interaksi yang aktif antara individu atau komuniti dalam kehidupan seharian mampu memupuk dan mengukuhkan hubungan sosial tanpa mengira etnik, agama dan budaya. Walaupun begitu, terdapat pelbagai cabaran dalam normal baru ini. Tetapi kita masih dapat berhubung secara maya menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Rangkaian aplikasi ini yang digunakan oleh masyarakat pelbagai di Malaysia. Usaha berterusan oleh pihak kerajaan, swasta dan masyarakat secara umumnya amat diperlukan bagi memastikan hubungan masyarakat pelbagai di Malaysia kekal harmoni dan dinamis pada masa yang akan datang. Berikut merupakan sumber rujukan yang digunakan untuk menyelesaikan tugasan ini.